Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Masih lagi Hari Raya, seminggu dah kita beraya. Okey, selamat malam kepada semua teman-teman yang sempat bersama saya hari ini. Apa khabar? Abdul Habib. Habib je, Abdul Habib. Muhammad Sabri Zaidin bersama kita. Yang di antara yang awal-awal mengetuk pintu Facebook. Terima kasih banyak ya. Nasir Buddha, Assalamualaikum tuan katanya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Suara okey ya Nasir? Sound okey ke sound? Siapa yang ada sekarang ni dekat live, tolong komen sikit suara okey tak? Abdul Habib, salam tuan ya. Waalaikumsalam. Sound okey katanya. Siapa kata tadi? Nasir kata sound okey. Muhammad Faiz Abdul Mukhti, salam bang katanya. Waalaikumsalam. Jul Reformasi, Faisal Dayang, Nira Cempedak, Tengku Azrin, Ci Kiong Tan, Syafri Manaf, Cik Ta Sofian, Nira Cempedak, okey katanya. Terima kasih. Cik Ta Sofian juga bersama kita. Nizam Kampung Tok Bisan. Nizam Kampung Tok Bisan. Kampung Tok Bisan ni kat mana ni ya? Okey. Nasir Haji Zain. Okey, sound clear. Megat Hussein, Assalamualaikum. Suara okey katanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Di situ juga kita ada okey. Mungkin ada yang tak sempat saya nak baca kat sini ya. Dekat skrin laju. Azmi Ismail daripada Al Ain Abu Dhabi. Terima kasih Azmi. Siapa lagi tu Nick. Zarah Safi, Zai HK, Syafri Manaf, Wan Azmi, salam Wan, lawan tak lawan, Ipoh clear, hujan sikit katanya. Dekat Kuantan pun baru lepas hujan tadi, tapi tak lebat lah ya. Assalamualaikum, suara okey, Sungai Buloh, kata Syidi Kamarul. Guna Sigaran, Aciapan, Salah Reformasi, Guna Sigaran rasanya daripada Langkawi, betul eh? Kalau tak salah lah, Guna Segara ni daripada Langkawi. Rasanya betul lah tu. Baharilah Masri, clear. Putrajaya. Amir Syarifuddin, salam reformasi. Muhammad Fazil Abdul Malik di Lepeh. Apa khabar Lepeh? Zarah Safi, Azhar Yahya, Assalamualaikum, lawan tak lawan. Pejabat Perdana Menteri clear, kata Baharilah Masri. Memang duduk Putrajaya lah ni. Okey, siapa lagi? Saya lalukan yang baru masuk. Nasir Haji Zain, Nira Cempedak, Tengku Azrin, Agustin Tan, Wan Azmi, Amir Dolah, Zakaria bin Muazzin. Salam bro, salam dari Keluang, lawan tak lawan. Okey, terima kasih. Idham Firah, PN gagal. Okey, Amir Syarifuddin, hari ini bukan data KKM. Hari ini data Perikatan Nasional. Nak sambung darurat. Okey. Macam-macam teori sekarang ni ya, dengan data yang ada. Sekarang ni data pun orang dah tak percaya kan. Yalah, bila kelas tu sebuah kerajaan yang naik bukan daripada kepercayaan rakyat, jadi apa yang keluar oleh kerajaan itu amat sukar untuk nak rakyat terima ya. Pasal kerajaan itu pun bukanlah kerajaan yang diberi kepercayaan oleh rakyat. Maka kerajaan taklah marahlah. Ya, kalau rakyat mempertikaikan data, mempertikaikan alasan-alasan, mempertikaikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kerajaan itu, maka kerajaan tidak bolehlah marah ya. Sebab bagaimana kerajaan tu nak mendapatkan kepercayaan rakyat sedangkan mereka jadi kerajaan pun bukan hasil
daripada kepercayaan rakyat. Mereka kena ingat ya, mereka jadi kerajaan tidak diberi kepercayaan oleh rakyat, maka sukar untuk rakyat memberi kepercayaan kepada mereka ya. Kemungkinan betul, kemungkinan tak betul ya. Apa yang disebut oleh kerajaan, apa data-data yang diberi oleh kerajaan, mungkin betul, mungkin tak betul. Tapi bagi rakyat banyak yang tak betul daripada yang betul. Sebab bila melihat beberapa tindakan yang dilakukan oleh kerajaan itu, jelas menunjukkan bahawa tindakan-tindakan yang mereka lakukan hanyalah untuk kepentingan politik ya. Contoh yang diberi adalah seperti menutup parlimen ya. Contoh yang diberi lagi adalah Perdana Menteri tidak berani berdepan dengan sidang media, tidak berani berdepan secara terbuka dengan media, apatah lagi bertemuka dengan rakyat ya. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa beberapa bukti menunjukkan kerajaan yang ada ini kerajaan yang tidak berani berdepan dengan rakyat ya. Mereka betul-betul bergantung dengan kuasa yang mereka perolehi ya. Okey, Saslina Alwi, Assalamualaikum. Saslina Alwi, orang Simpang Pertang. Waalaikumsalam. Muhammad Izzani, mereka makan gaji buta, gaji pun haram. Zakaria bin Mazin, cantik nombor tu. Apa ni? Bro, 6075. Apa tu 6075 tu? Saya tak pandang ni. Lagi siapa dia bermasuk ya? Khairul Azhar, Nasir Haji Zain, Faizal Dayang, Muhammad Faiz Abdul Mukhti ya? Saslina Alwi, orang Kampung Den di Jelebu. Di Jelebu pun dengan cerita pun ada kes. Kat kampung saya pun ada kes ya? Sudah semakin merebak sampai ke kampung-kampung. Sekarang ni orang bercerita tentang isu di Selangor. Macam-macam lah mereka tuduh ya, kerajaan negeri Selangor ni. Mentang-mentang kerajaan negeri Selangor ni diperintah oleh Pakatan Harapan. Jadi macam-macam cara lah mereka nak tunjukkan konon-kononnya kelemahan pentadbiran kerajaan negeri Selangor. Tetapi Alhamdulillah ya, kalau saudara dengar sidang media yang petang tadi yang dibuat oleh pengerusi Kesihatan Awam Selangor, UIB Dr. Mariah bersama dengan bekas Menteri Kesihatan Dr. Zul. Jadi dapat jelas kepada kita apa yang sebenarnya berlaku di Selangor. Ya, tidak seperti mana yang digambarkan oleh media-media kerajaan ya, untuk menunjukkan kononnya Selangor ni bagi teruk sangat COVID kes ya. Tetapi sebenarnya Selangor lah satu-satunya negeri yang lebih kehadapan di dalam menangani berdepan dengan masalah COVID ya. Jadi kalau kita nak dengar sesuatu maklumat, kita pertimbangkan daripada kerajaan itu sendiri, kerajaan negeri itu sendiri ya. Kalau dengar daripada kerajaan PN ni, memang banyak tak betul daripada yang betul. Yang betul semua belah mereka lah. Yang betul ya. Memberikan sumbangan derma emas kepada orang tengah berperang pun pada mereka itu dah tindakan yang betul dan tindakan yang bijak. Walaupun akhirnya ditertawakan oleh masyarakat. Okey, Syam Zang, Selangor hadir. Terima kasih kepada Syam Zang. Nama pun hebat ni, Syam Zang ni. Siapa lagi tu? Suara okey tadi semua kata okey. Mat Solo ada bersama kita. Asyar Chot, Mantoh, Hizam Maasah, Nek Aziz Junior, Fred Matthias, Agustin Tan. Ini antara yang sempat saya baca ni. Terima kasih banyak. Pertamanya kalau saudara rajin share lah ya. Share live kita. Kemudian selepas ini saya akan upload ke dalam YouTube. Minta mana rakan kita yang masih lagi belum subscribe YouTube channel saya, Fauzdin Channel. Minta kalau yang belum subscribe, saya mohon kerjasama untuk subscribe. Sebab selepas ini mungkin kita akan berpindah kepada live melalui YouTube ya. Kalau kita dapat subscribe yang agak baik, kita akan live melalui YouTube. Ada orang kata YouTube ni nak dapat cari makan ya, dengan cara cari makan melalui YouTube ya. Sebenarnya bukan pada cari makan. Kalau setakat subscribe dalam 5,000 tu seharap dah kita cari makan. Yang kedua, kalau nak cari makan, kita tak boleh harap sangat channel YouTube ni digunakan untuk isu-isu politik ya. Kalau tengok kebanyakan channel YouTube yang dapat ratusan ribuan
subscribe bukan channel politik, ya, channel-channel yang lain, cerita-cerita mengarut yang lain. Jadi bolehlah cik makan, ya. Tapi kalau untuk politik, di samping kita boleh share segala info melalui Facebook, channel YouTube dan sebagainya, ya, banyak maklumat yang kita boleh share. Sama ada macam saya boleh gunakan Facebook, insyaAllah kita gunakan YouTube selepas ini. Dalam masa yang sama saya gunakan radio online saya. Kadang-kadang ada masa lapang saya akan bersiaran melalui radio internet, ya. Mungkin saudara pernah ikuti radio saya Khobat FM yang boleh didengar melalui TuneIn, ya. Kena install TuneIn smartphone. Kalau ada smartphone, install TuneIn dekat Play Store. Bila dapat TuneIn tu, type saja Khobat FM, ya. Jadi radio Khobat FM ni bersiaran 24 jam sebenarnya. Tapi ada masa-masa yang tertentu saya akan menjadi DJ lah, ya, akan mengendalikan radio tersebut. Situ juga kita akan kongsikan maklumat isu-isu politik. Jadi segala ruang yang ada kita akan kongsikan. Radio Khobat FM ini dah lama wujud, tahun 2012 lebih kurang. Ya, saya tubuhkan radio online. Pada ketika itu tidak ada WhatsApp, ya, tidak ada live Facebook dan sebagainya. Jadi kalau ada program ceramah dan sebagainya, radio internet inilah, ya, yang memainkan peranan menyampaikan maklumat-maklumat ketika itu. Dan sampai hari ini alhamdulillah masih lagi dapat bertahan radio Khobat FM ini, dan saya gunakan juga sesekali di samping saya buat live melalui Facebook, dan selepas ini insyaAllah kita akan buat melalui channel YouTube. Apa saja medium sosial yang ada harus kita pergunakan, apatah lagi sekarang ini dalam pandemik COVID, ya. Kita mungkin akan menghadapi PRU di mana kempen-kempen dalam norma baru. Tidak ada lagi kempen-kempen macam dulu, ya. Ceramah-ceramah umum, ceramah perdana, ya, dan berbagai himpunan dan sebagainya. Selepas ini media sosial memainkan peranan. Sebab itu sesiapa yang jadi penyaras DUN ke, penyaras parlimen ke, bakal calon, sekarang ini sudah bolehlah memulakan belajar bagaimana untuk mengendalikan media sosial. Sebab inilah medium yang akan digunakan, inilah senjata yang akan digunakan dalam menghadapi PRU yang ke-15 akan datang, ya. Tak boleh tidak. Sama ada kita berminat ataupun kita tahu ataupun tak tahu menggunakannya, terpaksa kita belajar kalau kita rasa kita ingin mencapai sesuatu kejayaan, ya. Okey. Khoya Karai. Assalamualaikum tuan. Salam kenalan. Waalaikumsalam. Khoya Karai, ya. Mungkin Khoya Karai ni yang pertama, kali pertama bersama dengan saya. Okey, terima kasih banyak. Idham Firah, lawan tak lawan pantai selamat, loud and clear. Okey, Roy Rizwan, salam darurat. Keadilan untuk semua. Amin Tajuddin, ya. Abdul Habib juga bersama kita. Asmah Joakim, Asrah Wan, daripada Banatul Razak, Khairul Azhar, Azmi Ismail. Tadi saya nampak sepintas selalu Bung Hatta kita, ya. Mana hilang dia? Khobat nak buat kutip derma tak untuk PRU. Barira Masri. Okey, Barira kalau nak bagi derma boleh, ya. Tak cukup tapak tangan, ya. Stadium Bukit Jalil saya tadahkan untuk Barira Masri kalau nak bagi sumbangan kepada Khobat, ya. Dan sebelum ini pun dah ada rakan-rakan kita, ya, beberapa NGO juga memberikan sumbangan kepada Khobat. Khobat ni apa? KOBAT ni, ya. Kor Bekas Angkatan Tentera. Saya wujudkan, ya. Bukan satu NGO yang berdaftar lah, yang hanya satu persatuan yang hanya untuk mengumpulkan bekas tentera untuk kita berkongsi maklumat dengan mereka berkaitan, terutamanya berkaitan dengan isu-isu politik semasa, ya. Dan kita juga berperanan memberikan pandangan, kritikan kepada kerajaan. Sewaktu dulu pun kerajaan Barisan Nasional kita juga memberi pandangan dan juga kritikan, khususnya berkaitan dengan warga tentera dan juga bekas tentera. Di samping itu kami tidak terhad kepada perjuangan warga tentera dan bekas tentera, bahkan kami juga berperanan, ya, di dalam menyampaikan maklumat dan juga berkaitan isu-isu masyarakat di luar sana.
Okey, Osman Yahya, salam reformasi hidup. Hotel Reformasi Pahang, hidup Ketua Cabang Paya Besar. Terima kasih banyak Osman Yahya. Rosrila Bawi, salam reformasi dari Rembau. Lawan tak lawan. Kim Indosan, Subang Jaya clear. Okey, sepatutnya malam ini saya ada aturkan live juga malam ni, sepatutnya bersama dengan seorang lagi satu moderator yang saya dah tetapkan tajuknya, iaitu berkenaan dengan Kongres Nasional Parti Keadilan yang akan diadakan pada 4, 5 dan juga 6, ya, yang terbaru diumumkan iaitu pada 4, 5 dan 6 Jun ini, ya, Kongres Nasional Keadilan yang dibuat secara hybrid ataupun melalui media melalui maya lah, ya, semua sekali perwakilan akan mengikuti kongres ini melalui maya, akan dibuka kepada umum, ya, di mana 4 hari bulan adalah kongres bagi Angkatan Muda Keadilan, 5 hari bulan adalah bagi wanita, dan pada 6 hari bulan untuk Kongres Nasional lah, ya. Jadi saya dah rancang untuk buat satu live berbincang tentang Kongres Nasional ini, apa yang perlu ditekankan, apa perbezaannya kali ini Kongres berbanding dengan yang sebelumnya, dan apa hala tuju keadilan selepas ini nanti, terutamanya dalam menghadapi PRU yang ke-15, ya. Jadi tapi sebab ada keadaan cuaca saya lihat tidak begitu baik, ya. Jadi saya malam ni saya tunda dulu program tersebut, dan alhamdulillah malam ni saya buat live ini di rumah, dan saya harap line di sini okey. Kalau saya buat di luar dalam forum tu mungkin ada gangguan sedikit lah kalau hujan kan. Okey, Amir Carlos, salam dari Radio TV Carol, Victoria Bridge, Karai, Koyak Israel. Okey, Amir Carlos, salam reformasi jadi Jerman. Masih lagi ramai bercerita tentang tragedi ataupun peperangan yang berlaku sekarang ini di Gaza, ya, di Palestin. Okey. Dalam masa yang sama kita juga berdepan dengan peperangan kita dengan COVID di negara kita yang semakin lama semakin membimbangkan, ya, ketika seperti mana yang saya sebut, belum tentu ataupun belum sahih data-data yang dikeluarkan oleh kerajaan, tetapi kita hendaklah melihat secara positif, ya. Betul tak betul, yakin tak yakin, tapi hakikatnya COVID memang berada di negara kita, dan hakikatnya juga kita perlulah berhati-hati, ya. Lebih berhati-hati, apatah lagi dalam kerajaan yang kita lihat gagal. Bila kita berada dalam kerajaan yang gagal ni, kita lebih tingkatkan, ya, hati-hati kita, sebab kita tidak dapat lagi bergantung dengan kerajaan untuk menjaga diri kita, kerana mereka sibuk menjaga kepentingan mereka, kedudukan mereka, ya. Sejarah membuktikan bahawa mereka sanggup melakukan apa saja untuk mendapatkan kuasa, walaupun mereka tahu bahawa dalam keadaan negara dilanda COVID, dalam keadaan negara baru lagi, ya, menerima musuh besar dunia iaitu COVID ini, mereka sanggup, ya, mencuri, merampas kerajaan. Mereka sanggup, tak cukup dengan kerajaan di pusat, mereka cadang juga untuk merampas beberapa negeri, dan akhirnya berlakulah PRN di Sabah, di mana itulah bermulanya tragedi yang menyedihkan kepada negara kita, ya. COVID terus berkembang dan terus berkembang, kemudian ditambah pula dengan tindakan menutup parlimen, ya, dan mengisytiharkan darurat. Ini menjadikan satu lagi bebanan bagi rakyat negara kita, akibat daripada kita memiliki pimpinan-pimpinan yang tidak menggunakan otak di dalam memimpin negara kita, ya. Kita tahu sesebuah negara itu senjata utamanya ataupun jentera utamanya adalah parlimen, apatah lagi negara kita. Apa saja dasar, ya, apa saja tindakan kerajaan tidak pernah tidak melalui parlimen, ya. Parlimenlah tempat membuat dasar, parlimenlah tempat untuk kita berbincang sesama kerajaan ataupun bersama dengan pembangkang, mendengar semua pendapat demi kebaikan negara. Parlimen adalah tempatnya. Tapi kalau tempat ini pun ditutup, ya, dalam keadaan kita menghadapi musuh yang besar, musuh dunia ini, COVID,
maka apa lagi harapan yang nak kita berikan kepada kerajaan yang ada? Mereka hanya sekadar berbincang sama mereka, berapa kerat pimpinan mereka saja. Tidak pun dibincang dalam semua parti yang ada. Bahkan katanya UMNO pun tidak dipanggil untuk berbincang dalam satu tindakan menghadapi COVID ini. Sedangkan UMNO adalah sebahagian daripada menongkat parti kerajaan sekarang. Ya. Mereka hanya berbincang berapa kerat pimpinan mereka saja dalam membuat keputusan. Sebab mereka ada tujuannya, iaitu untuk mengekalkan kuasa yang ada pada mereka. Sebab itu keputusan menuntut parlimen bukan keputusan 1% daripada kerajaan PN yang ada di dalamnya juga, walaupun UMNO bukan sebahagian dari PN, tetapi UMNO juga adalah parti yang berperanan di dalam kerajaan PN. Tapi kalau UMNO pun kata mereka tidak diberikan peluang untuk menyatakan pandangan sama ada parlimen patut ditutup ataupun darurat itu disiarkan, maka apa lagi nak kita harapkan daripada kerajaan sedemikian rupa? Jelas kepada kita bahawa apa pun tindakan kerajaan ini hanya untuk kepentingan politik mereka. Mereka takut hilang kuasa, mereka tak takut rakyat di Malaysia ini menerima akibat daripada wabak COVID yang melanda sekarang ini. Sebab itu wabak ini semakin lama semakin meningkat, semakin lama semakin meningkat. Lagi banyak Muhyiddin membaca doa di TV hari-hari, lagi banyak COVID meningkat. Lagi ditutup parlimen, lagi lama parlimen ditutup, COVID terus meningkat. Lagi dikekalkan akta darurat ini, COVID terus meningkat. Ya. Lagi banyak duit digunakan sampai peringkat berhutang untuk mendapatkan vaksin, COVID terus meningkat. Ya. Sebab apa? Sebab kalau kamu hanya bergantung kepada duit, bergantung kepada kuasa dan wang ringgit untuk berdepan dengan COVID ini, kamu akan gagal. Ya, kamu tidak ada kebijaksanaan, kamu tidak ada keikhlasan, jauh sekali kamu ada mempunyai keimanan, beriman dengan Allah dan tahu akan dosa pahalanya, maka negara ini tidak lagi mendapat kerahmatan, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payahlah kita berpura-pura berdoa hari-hari, maka menipu orang rakyat di bawah, terutamanya orang Melayu, yang apabila melihat seorang pemimpin itu berdoa, maka mereka pujilah dengan bagus, inilah satu-satunya Perdana Menteri yang boleh berdoa dan sebagainya. Ya, dengan pujian-pujian ini, maka negara ini rosak. Ya, sebab pujian-pujian ini datang daripada masyarakat-masyarakat yang di bawah, yang mengharapkan inilah Perdana Menteri yang terbaik. Tetapi malangnya Perdana Menteri ini hanya mendapatkan keuntungan daripada sokongan yang diberikan itu untuk mengekalkan kuasanya. Sehingga hari ini pun dia berkuasa dalam keadaan tidak mendapat apa-apa sokongan pun. Ya, usahakan sokongan rakyat, sokongan daripada ahli parlimen pun masih tidak diperolehi oleh Perdana Menteri yang ada pada hari ini. Sebab itu tak pelik kalau beberapa negara luar negara tidak lagi memberikan penghormatan kepada negara kita. Ya, Presiden Turki Erdogan sendiri pun terus berhubung dengan Kebah Duli Tuanku Yang Tuan Agong. Ya, tidak ada nampak hubungan dengan kerajaan kerana dia tahu bahawa kerajaan ini bukanlah kerajaan yang diangkat oleh rakyat. Ya. Okey, Baharilah Basri kata apa ni? Buat tabung khabat kita iklan Satu Malaysia. Okey, buat sekarang ni kita fokus dulu kepada kekuatan parti kita, ya. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, bahawa kita akan bincang tentang hala tuju parti kita, pandangan kita bagaimana kita nak bawa parti kita ini sebagai anggota ahli biasa. Kita boleh memberikan pandangan, ya, kepada pucuk pimpinan di dalam kongres nanti. Jadi kita tunggulah, ya, sama ada esok ataupun lusa, insya-Allah kalau semuanya okey, keadaan okey, kita akan buat satu forum bersama dengan rakan saya, ya, bincang tentang Kongres Nasional dalam keadaan norma baru sekarang ini. Bagaimana agaknya Kongres Parti Keadilan diadakan dalam keadaan tidak ada perwakilan, ya, tidak ada secara fizikal, semuanya dilakukan secara maya. Saya pun tak tahu kemeriahannya bagaimana, dan saya juga tidak boleh bayangkan apakah yang nak disampaikan oleh pembahas, ya, yang mewakili perwakilan daripada setiap negeri, ya. Tapi yang penting adalah semangat itu, ya, dalam keadaan macam mana pun disekat
dalam keadaan macam mana pun mereka lakukan untuk cuba menutup ruang dalam parti kita, untuk cuba membekukan parti kita, ya, mereka akan gagal. Kerana Parti Keadilan bukan parti yang boleh kamu sekat-sekat, ya, perjuangan mereka. Lakukanlah apa saja, Parti Keadilan akan terus bergerak, akan menggunakan ruang-ruang yang ada untuk kita terus bergerak, ya. Jadi mereka jangan ingat dengan adanya darurat, dengan adanya PKP dan sebagainya, maka mereka boleh menutup mulut, ya, Parti Keadilan khususnya, dan juga penyokong-penyokong reformasi, ya, khasnya. Okey, tajuk kita malam ini seperti mana tadi mukadimah pun dah setengah jam tu. Ya. Okey, saya nak bincangkan tentang UMNO lah, ya. Satu-satunya parti yang kita lihat, kalau kita lihat di media sosial ataupun kita dengar daripada pimpinan dia, ya, bagaimana UMNO menyatakan dalam himpunan agungnya baru-baru ini, ya, ditegaskan oleh Presiden UMNO di akhir ucapan penggulungan, ya, Zaid Al-Hamidi dengan begitu tegas dan gulantang menyebut bahawa UMNO akan terus berpegang kepada prinsip, iaitu no UNWA, no DAP, no bersatu. No UNWA, no DAP, no bersatu. Maknanya bersatu ni mewakili kerajaan PN lah, ya. Sebab dikatakan kerajaan Perikatan Nasional ini tunjangnya adalah Parti Bersatu, ya. Walaupun dalam kerajaan itu ada UMNO, dan UMNO mempunyai ahli parlimen yang lebih ramai, ya, jauh lebih ramai daripada Parti Bersatu. Tetapi tunjangnya dikatakan adalah Parti Bersatu. Sebab itu dalam ucapan di Parlimen Agung UMNO, Presiden UMNO menyebut bahawa UMNO terus berpegang kepada no UNWA, no DAP, no Bersatu, ya. Okey, itu tidak ada masalah, itu hak parti masing-masing, ya, untuk mereka membuat keputusan melalui Parlimen Agung mereka ataupun Kongres mereka, ya, tentang hala tuju parti masing-masing, ya, tentang apakah yang mereka perlu lakukan untuk memperkuatkan parti masing-masing. Itu hak parti UMNO, ya. Tapi bagi kita, apabila dalam keadaan situasi sekarang ini, dalam kerajaan kita melihat semua sekali yakin dan percaya bahawa kerajaan Perikatan Nasional ini sebuah kerajaan yang gagal. Ya, trademark kerajaan PN sebuah kerajaan gagal ini bukan hanya datang daripada pembangkang Pakatan Harapan, ya, daripada Keadilan, Amanah ataupun DAP. Bahkan trademark kerajaan gagal ini juga datangnya daripada UMNO itu sendiri. Kalau kita lihat dalam media-media UMNO yang dimiliki oleh UMNO, mereka juga, ya, mewawarkan tentang kerajaan gagal ini, ya. Tapi yang menjadi kita pening, ya, hari-hari mereka mengatakan kerajaan ini gagal, kerajaan ini gagal, kerajaan ini gagal. Tetapi dalam masa yang sama, ya, kita boleh bilang beberapa orang pemimpin UMNO yang secara terbuka, ya, menarik sokongan daripada kerajaan Perikatan Nasional. Di antaranya Nazri Aziz, dan juga salah satu daripada Kelantan, tak salah saya, dan juga Tengku Razali, ya, yang menyatakan secara terbuka, ya. Sedangkan kita tahu ramai di kalangan mereka yang tidak menyokong. Tetapi secara terbuka dan secara resminya ada 2-3 orang saja di dalam UMNO, ya. Zaid Al-Hamidi masih lagi tidak secara terbuka keluar, ya, membuat sidang media menyatakan tarik sokongan. Tak ada. Najib pun sama, ya, cuma mengkritik secara di media sosial. Bila mengkritik, orang kata memanglah dia tak sokong, tapi secara resminya seperti mana sidang media dibuat oleh Nazri, oleh beberapa orang, tidak ada, ya, secara resminya, ya. Kerana apa? Mereka nak menjaga kepentingan jawatan mereka, ya, sebagai Presiden UMNO. Kerana Zaid Al-Hamidi tahu bahawa dalam UMNO ini ada juga sebahagian-sebahagiannya yang masih lagi termakan dengan umpan yang diberikan oleh kerajaan Perikatan Nasional, terutamanya mereka yang menjawat jawatan menteri sekarang ini. Sebab itulah bagi Zahid satu keadaan yang menyukarkan, ya, bagi beliau membuat keputusan. No UNWA, no DAP itu lahir bukan daripada lubuk hati Zaid Al-Hamidi. Percayalah, ia tidak akan datang daripada lubuk hatinya, tapi semata-mata untuk menjaga hati beberapa perwakilan di dalam Perhimpunan Agung UMNO, ya.
Sebab itulah katanya diviralkan suara audio beliau bercakap dengan Anwar Ibrahim, walaupun kedua-duanya menafikan, ya. Ada surat kepada istana tentang sokongan kepada Anwar Ibrahim. Itulah yang menjadikan beberapa kumpulan di dalam UMNO sendiri yakin bahawa Zaimedi ini di antara pemimpin di dalam UMNO yang hati kecilnya yakin bahawa Anwar boleh memimpin negara ini. Ya. Bukan kerana dia yakin Anwar boleh bebaskan dia. Ya, dia tahu Zaimedi bukan baru kenal Anwar. Ya, mungkin dia lebih lama kenal Anwar daripada kita sendiri kenal Anwar. Zaimedi lebih kenal Anwar, lebih tahu tentang Anwar Ibrahim, lebih lama tentang Anwar Ibrahim daripada saya sendiri sebagai ahli Parti Keadilan. Sebab dalam UMNO dulu pun, ya, sewaktu Anwar berada dalam UMNO, Zaid ini adalah budak Anwar yang paling taat kepada Anwar Ibrahim. Ini di antara orang kanan pendekar bagi Anwar Ibrahim sewaktu Anwar berada dalam UMNO. Mana mungkin Zahid tak tahu tentang prinsip, ya, perjuangan Anwar Ibrahim. Dia tahu kalau dia sokong Anwar sebagai Perdana Menteri, ya, usah dia harap Anwar akan membebaskan dia dalam kes-kes yang dihadapi. Zahid tahu hal ini. Ya, kerana sejarah membuktikan Anwar sendiri pernah menarik balik kontrak yang diberikan kepada ayahnya sendiri. Ini didedahkan bukan oleh pembangkang, didedahkan oleh pemimpin UMNO Datuk Kamal. Kalau saudara lihat live Datuk Kamal, lama dia apa saya ingat. Datuk Kamal yang setiap hari ada live juga, menceritakan keadaan ini. Di mana Anwar Ibrahim pernah membatalkan kontrak balak yang diperolehi di Sabah yang diberikan kepada ayahnya sendiri. Kalau Anwar dengan ayah dia pun, dia tidak memberikan peluang atas sebab dia Menteri Keuangan, ya, mana mungkin Anwar boleh memberikan ruang kepada Zaimedi. Siapa Zaimedi? Hanya anak buah dia. Ya. Anak buah dia yang dulunya budak Anwar dalam UMNO, tetapi akhirnya Zaid ini tidak kuat semangatnya, tidak kuat tekanannya. Walaupun pada ketika Anwar dipecat, Zaid di antara orang yang lantang menyebut reformasi. Zaid di antara orang yang pertama berada di rumah Anwar Ibrahim sewaktu Anwar dipecat. Tapi tiada kekuatan, kekuatan dalaman Zaimedi ini tidak ada. Sebab itu apabila Zahid ditangkap, ya, dibawa ke lokap untuk siasatan, ya, beberapa hari selepas itu Zaid keluar dengan keadaan mukanya tunduk, ya, tidak nampak keikhlasan, keluar dalam TV3 menyatakan beliau menyesal menyokong Anwar Ibrahim, ya, dan beliau mengakulah apa yang dituduh oleh Anwar itu adalah benar. Jadi nampak di situ Zaimedi bukanlah seorang pemimpin yang mempunyai kekuatan. Bukan sahaja sekarang, malah daripada dulu lagi Zaimedi ini tidak ada langsung kekuatan, ya, seperti mana kekuatan yang ada pada Dato' Seri Ibrahim. Sebab itu saya tak pelik kalau sekarang ini Zahid masih lagi bermain tarik tali, ya. Dengan Anwar pun dia nak sokong, dengan kerajaan PN pun dia tak nak tarik sokongan. Masih lagi bertangguh-tangguh, beri masa sebelum bulan 8 untuk UMNO membuat keputusan keluar. Ya. Kalau kita dah tahu kerajaan ini gagal, kenapa kita beri masa? Ya. Situ saja pun rakyat akan persoalkan. Kamu tahu kerajaan itu gagal. Ya. Dan kamu tahu semakin lama semakin teruk, semakin lama semakin teruk. Kenapa perlu kamu beri masa sehingga bulan 8? Sekarang bulan 5 pun dah nampak dah sedikit-sedikit kehancuran yang berlaku dalam negara kita. Sekarang sudah menyangkau 6,000 kes COVID. Nak nyangka bulan 8, nak tunggu berapa puluh ribu berlaku lagi akibat kegagalan kerajaan pimpinan mengurus kerajaan. Apakah UMNO mahu bertanggungjawab kerana memberi ruang kepada kerajaan yang gagal ini meneruskan pemerintahan mereka sehingga bulan 8? Apakah UMNO jamin bulan 8 ini akan memberikan kelegaan kepada masyarakat? Sepatutnya bila dilihat kegagalan itu, tidak ada masa diberikan. Tarik sokongan, umum sokongan, dan rakyat tidak lagi akan marah kepada UMNO. Tak kiralah siapa pun pemimpin selepas itu. Yang penting rakyat tidak lagi menuduh UMNO di antara orang yang bersubahat mengekalkan kerajaan yang gagal ini. Ini bukan isu nak mengangkat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kalau tanya saya sebagai ahli keadilan atau semua orang ahli keadilan,
sudah pastilah mereka mahu Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Kerana ini adalah perjuangan kami. Kami nakkan reformasi. Dan orang yang nak bawa reformasi ini, kami harapkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi tak pelik kalau keadilan kata, kita nak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tapi dalam isu sekarang ini, yang kita berdepan dengan kajian yang gagal ini, bukan lagi isu untuk angkat Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Isunya, pemimpin yang lemah, pemimpin yang telah menunjukkan kelemahannya, kegagalannya ini, harus diturunkan. Ya, harus diturunkan. Turunnya Muhyiddin bukan berarti Anwar naik. Turunnya Muhyiddin bukan berarti Mahathir naik. Ya. Itu boleh difikirkan dan dibincangkan di atas kebijaksanaan kita bersama. Ya, dalam UMNO, dengan keadilan, dengan DAP, dan mana-mana parti di Sabah dan Sarawak. Apakah kita tak boleh berbincang, ya, untuk menentukan siapa pemimpin yang terbaik untuk kita angkat, yang mungkin lebih baik daripada Muhyiddin Yassin? Takkan tidak ada pemimpin lain yang lebih baik daripada Muhyiddin. Ya. Tapi kalau Zaid Hamidi nak tunggu Anwar memberikan tawaran kepada dia, oh, Anwar kata kalau nak sokong saya, jadi kalau nak sokong Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, Zaid Hamidi kata kena settle kes Najib ke, kes Zahid, kes Tengku Nan. Kalau itulah syarat yang diberikan kepada Anwar Ibrahim, ya, untuk menyokongnya, ya, maka UMNO bolehlah buat keputusan, tak perlu tunggu bulan 8, nyatakan sekarang bahawa UMNO menyokong kerajaan Perikatan Nasional. Apakah dengan jaminan menyokong kerajaan yang ada sekarang ni, kes Zahid akan diselesaikan? Adakah jaminan menyokong kerajaan Perikatan Nasional ini, maka Najib akan dibebaskan? UMNO harus membuat keputusan yang bijak waktu ini. Ya. Sekarang sudah jelas, kes Najib terus berjalan. Kes Zaid Hamidi pun akan terus berjalan. Ya. Tengku Adnan, Tengku Mansur mungkin tidak bersuara. Sebab kesnya telah pun seolah-olah seperti nak dilepaskan, bebas tanpa lepas. Berapa banyak lagi kes yang dibebaskan tanpa dilepaskan. Termasuk kes Syahidan Kasim. Kes cabul budak tu. Ya. Bebas tapi tidak dilepaskan. Maksudnya apa? Maksudnya kamu bebas. Tapi kalau kamu usik kami, kamu belot, maka kes ini boleh dibawa kembali. Itu maksudnya lepas tanpa dibebaskan. Jadi Syahidan Kasim jangan pelik lah. Kalau kita lihat mengampu, menjilat macam nak gila sekarang ni. Kerana dia tahu dia ada masalah. Ramai lagi. Ya, Aziz Rahim, Tengku Dan, Tengku Mansur, Mustafa Muhammad, ya, diberi jeli. Bekas Ketua Puteri UMNO yang duduk Melaka, ahli parlimen di Melaka. Ini semua ada masalah. Ya, kita tahu semua ada masalah. Orang ini dulu dibawa oleh Mahathir Mohamad, suatu PhD di kerajaan. Ya, Mahathir tahu mereka ini ada masalah. Masalah Mahathir ini sama lah juga masalah masa dia jadi Maha Fir'aun dulu. Semasa dia jadi diktator dulu. Bahawa dia nak mengekalkan kuasa dia nak guna kuasa dia dengan menekan orang-orang yang ada masalah. Ya. Sekarang ni Mahathir boleh sebutlah. Ya, Muhyiddin zalim, Muhyiddin diktator. Tapi dia lupa bahawa Muhyiddin belajar segala ilmu ini daripada beliau. Mahathir yang melakukan sebelum kerajaan PN lakukan, Mahathir telah lakukan. Dengan cara membeli beberapa ahli parlimen UMNO, ya, yang ada masalah. Sebab tu Mahathir jadi Perdana Menteri bawah kerajaan Pakatan Harapan. Berapa ramai pimpinan UMNO, ahli parlimen UMNO yang ada masalah, Mahathir bawa masuk untuk memperkuatkan Parti Bersatu. Ya. Waktu itu kita dalam PH dah nampak permainan Mahathir. Menarik beberapa ahli parlimen UMNO, ya, yang beliau sebut sebelum ini ada orang terlibat dengan skandal makan duit 1 NDB dan sebagainya, dibawa masuk oleh Mahathir di dalam Parti Bersatu. Tujuannya untuk memperkuatkan Parti Bersatu dalam kerajaan Pakatan Harapan. Kerana ketika itu Parti Bersatu hanya mempunyai 13 ahli parlimen. 13 ahli parlimen, beliau menjadi Perdana Menteri. Ya. Mana mungkin, ya, beliau mampu menjadi seorang menteri yang kuat kalau hanya ada 13 ahli parlimen. Sebab itu dengan cara dia, ya, mengugut, mencari beberapa ahli parlimen UMNO yang ada masalah supaya lompat masuk ke dalam Bersatu. Maka lompatlah bekas Ketua Puteri UMNO ini, masuk Mustafa Muhammad diberi jeli, lompat masuk Bersatu.
Ya, kes mereka tidak lagi disebut. Ini dimulakan oleh Mahathir Mohamad. Dan apa yang Mahathir lakukan ini, dia dipelajari oleh Muhyiddin Yassin. Sebab itu, Muhyiddin sekarang berada dalam kerajaan dengan kaedah yang sama. Sesiapa ada kes, ini akan dipegang, ya, oleh Muhyiddin Yassin. Sebab itu tak pelik kalau sampai sekarang ini Zahid Hamidi berada dalam keadaan serba salah. Ya. Inilah masalahnya bila pemimpin kita, pemimpin parti politik yang mempunyai kelemahan, ya, dalaman jiwanya kerana ada masalah, ya, di dalam diri masing-masing. Kerana mereka ada masalah, mereka tidak ada kekuatan untuk melawan. Ini yang berlaku kepada UMNO. Ini yang berlaku kepada UMNO. Silapnya UMNO mengangkat pemimpin yang ada masalah. Bila pemimpin yang ada masalah itu menerjui parti, maka parti ini juga akan menerima akibatnya. Kerana pemimpin ini tidak ada kekuatan dan juga tidak ada keberanian. Alhamdulillah, beruntungnya Parti Keadilan kerana kami ada pemimpin yang berani. Sebab dia berani, ya, kerana dia tidak ada masalah. Sama ada suatu menjadi timbalan Perdana Menteri dulu di dalam UMNO, ataupun suatu menjadi Menteri Keuangan, ya, pemimpin ini tidak ada masalah sama sekali. Dan berapa banyak selepas itu, selepas Mahathir, ada berapa orang Perdana Menteri, ya, yang cuba mencari-cari fail-fail, ya, kes-kes kalau ada melibatkan nama Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka tak jumpa apa pun fail ataupun kes yang boleh mensabitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam isu rasuah dan sebagainya. Mustahil ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim menentang Tun Dr. Mahathir Mohamad, mustahil Dr. Mahathir Mohamad tidak akan dapat mencari kes fail yang boleh disabitkan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kes rasuah, penyelewengan, salah guna dan sebagainya. Dan selepas itu di zaman Pak Allah juga gagal mereka cari apa pun fail melibatkan penyelewengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di zaman Najib, begitu juga. Tidak ada satu Perdana Menteri pun yang boleh membuktikan, menunjukkan kepada rakyat bahawa Anwar Ibrahim ini ada kes salah guna kuasa dan sebagainya. Akhirnya, kes yang mereka gunakan itulah kes yang mengarut. Ya? Kes yang boleh panggil orang, cakap dengan orang, upah orang, buat dakwaan palsu. Dan akhirnya rakyat sini tolak. Ya? Apa banyak kita nak suruh orang mengaku kena lewat Anwar Ibrahim. Ya. Saya masih ingat, bukan setakat lewat, ada beberapa menteri yang sekarang ini dah jadi menteri pun, ya, sanggup menjatuhkan maruah isterinya. Konon-kononnya isterinya ada hubungan dengan Anwar Ibrahim. Saya masih ingat lagi. Ya. Kerana nak burukkan nama Anwar Ibrahim, sanggup jatuhkan maruah isterinya. Tapi kes tidak dibawa. Sampai sekarang pun, dia dah jadi menteri, kenapa dia tak bawa kes? Sebab dia tahu bahawa fitnah, ya, fitnah yang dilempar kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah satu mata-mata untuk menjatuhkan kredibiliti Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri. Walaupun dengan cara menggunakan isterinya sebagai modal, ya, mencemarkan maruah isterinya sebagai modal, konon-kononnya ada perbualan telefon Anwar dengan isterinya. Ada hubungan Anwar dengan isterinya. Ya. Kalaupun kamu nak fitnah Anwar Ibrahim, cari dah orang lain. Kenapa letakkan isteri kamu, ya, sebagai bahan fitnah? Ya. Sanggup kamu jatuhkan maruah isteri kamu. Dan akhirnya kes tidak ada kes pun. Ya. Tidak ada kes pun. Dan sekarang ini dah jadi menteri. Dah jadi menteri. Kalau kes itu benar, ini dah peluangnya untuk bawa kes Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi tak ada. Sebab itu adalah fitnah. Ya. Itu adalah fitnah. Sebab itu saudara, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menjadi pemimpin dalam Parti Keadilan, ya, berani membuat apa saja keputusan. Ya, kami tidak ada syarat dengan mana-mana kerajaan. Ya, kami tidak terikat dengan mana-mana perjanjian dengan kerajaan yang memerintah. Ya, tidak ada apa yang perlu ditakutkan oleh Parti Keadilan kerana pemimpin kami adalah pemimpin yang tidak pernah takut kepada sebarang ugutan. Kalau dia difitnah, dia akan lawan. Lawan. Ya, sama ada menang atau kalah itu soal lain. Ya. Yang penting mesti lawan dan mesti berani berdepan dengan rakyat.
Tidak seperti ada pemimpin bersatu sekarang ini. Usahakan berdepan dengan rakyat, berdepan dengan wartawan pun tak berani. Wartawan ni kebanyakannya wanita. Itu pun tak berani dihadapi oleh Perdana Menteri kita. Bagaimana nak berdepan dengan rakyat? Sebab apa? Sebab mereka tidak ada kekuatan. Sebab pemimpin yang ada tidak ada kekuatan. Dia tahu kelemahan dia. Dan dia tahu dia naik bukan kerana diangkat oleh rakyat. Sebab itu jiwa jadi kecil, betul-betul bergantung dengan kuasa yang diberikan, bukan oleh rakyat, tetapi kuasa yang diberikan oleh pihak lain yang sehingga sekarang ini dia bergantung dengan kuasa itu. UMNO di antara orang yang setiap hari bercerita tentang kebobrokan kerajaan yang ada hari ini. Tetapi UMNO lupa bahawa kerajaan yang ada hari ini terus menjadi kerajaan kerana tongkat yang masih lagi diberikan, dihulurkan oleh UMNO. Jadi UMNO sepatutnya harus serius tunjukkan kepada ahli-ahli mereka bahawa UMNO adalah parti yang berani, parti yang hebat, seperti mana yang digambarkan oleh Chris yang tidak bersarung itu. Kalau sebelum ini kita lihat UMNO setiap kali perhimpunan menjulangkan Chrisnya dengan tanjaknya, hidup Melayu, hidup Melayu, hidup Melayu, bergema di dewan dalam bangunan Pilih Institusi dengan hidup Melayunya, angkat keris, kemudian menangis pula nyanyi lagu budak kecil main api kan, lagu penyuntik semangat setiap tahun dimainkan, tetapi tidak memberi kesan kepada parti UMNO, tidak sedikit pun memberikan kekuatan kepada parti UMNO. Sebab UMNO ada pemimpin yang ada masalah. Pemimpin yang ada masalah ini sudah pastinya tidak akan berani membuat keputusan kebaikan, bukan untuk rakyat, bahkan keputusan kebaikan untuk partinya sendiri pun dia tidak berani nak buat keputusan, apatah lagi untuk rakyat. Sebab diri sendiri ada masalah. Sebab itulah bila kita lihat perbandingan pimpinan UMNO dengan pimpinan keadilan ini jauh berbeza. Parti Keadilan, kami mempunyai pemimpin yang pernah diuji dengan kesenangan. Datuk Seri Anwar Ibrahim ini daripada mudanya adalah seorang pejuang. Kalau kita baca sejarahnya, seorang yang berjuang daripada zaman beliau menjadi mahasiswa lagi. Kemudian sebelum menyertai ABIM, terlibat juga dengan demonstrasi di Baling. Kemudian berjuang di dalam ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, menjadi presiden. Kemudian bergabung bersama dengan pembangkang ketika itu, terutamanya Parti PAS, dalam banyak program-program atau demonstrasi anti-Israel dan sebagainya. Ini dilalui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kemudian bersama dengan UMNO, berjuang pula di dalam UMNO. Dia bukan makan gaji buta duduk dalam UMNO pun. Dia berjuang dalam UMNO seperti mana yang dia sumpahkan, iaitu beliau menyertai UMNO kerana untuk melakukan perubahan islah itu di dalam UMNO, untuk menerapkan nilai-nilai Islam itu melalui UMNO. Itu matlamat dia menyertai UMNO. Dan bukan hanya retorik, beliau telah buktikan, sepanjang dalam UMNO kita lihat sendiri apa yang beliau lakukan. Dalam kementerian apa pun beliau ditempatkan, beliau lakukan perubahan itu. Dengan roh Islam yang beliau ada, dapat kita lihat kesannya hari ini. Bank Islam, insurans Islam, takaful, universiti Islam dan sebagainya. Dalam sistem pendidikan, bagaimana beliau merubah keadaan pelajar-pelajar dan guru-guru daripada secara lihat seperti kebaratan sangat, boleh pakai skirt guru-guru, pakai skirt perempuan, penuntut pelajar-pelajar pakai skirt ketika itu, lelaki pakai seluar pendek, tapi diubah melalui reform yang dilakukan dalam sistem pendidikan itu, dan bermulalah guru-guru mula bagi baju kurung, pakai tudung, pelajar-pelajar pun dibenarkan baju kurung, tudung, dan pelajar-pelajar Islam lelaki berseluar panjang. Ini dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Dia bukan gaji buta. Bukan macam Dr. Has pada Timur Tengah. Sekarang ini, satu kenyataan pun tak keluar berkenaan dengan apa yang berlaku di dunia Islam.
Macam mana nak keluar kenyataan, dia pun tak ikuti pada perkembangan. Apa yang berlaku di negara Arab, dia tak tahu. Macam mana dia nak tahu? Perdana Menteri pergi negara Arab pun tak bawa dia. Macam mana nak bawa? Negara Arab pun tolak dia. Ini masalah dia. Bila kita lantik menteri Timur Tengah, yang Timur Tengah pun tolak. Yang terima dia bukan Iran tu je lah. Syiah mungkin dah terima dia. Sebab itu dia cukup kerap pergi ke negara Iran. Sepatutnya kita lantik dia, ataupun patutnya kerajaan tubuhkan satu lagi kementerian khusus untuk nak bagi jadi ini adalah Kementerian Negara Iran. Boleh. Mungkin dia akan kerap buat kerja lah. Makin lebih kerap dia akan pergi ke negara Iran. Tapi kalau nak letak dia duta khas Timur Tengah, ke majoriti negara Timur Tengah, memanglah tolak jadi ni. Tak tahu sebab apa dia tolak. Kemungkinan susah nak bincang dengan dia. Mungkin orang cakap tanya lain, dia jawab lain. Mungkin dalam mesyuarat, orang bincang pasal lain, dia cerita pasal lain. Negara Islam bincang tentang peperangan di Palestin dan sebagainya, dia cerita pula tentang keadaan nelayan di Marang. Jadi takut lagi tajuk, jadi negara Islam pun tak payahlah bawa jadi ni. Itulah gambaran dia tentang mengapa kita katakan bahawa kebanyakan menteri-menteri yang dilantik oleh kerajaan PN ini memang gagal lah, walaupun memecahkan rekod. Tak tahulah sama ada rekod dunia, rekod Asia, tapi yang pasti rekod di negara kita telah dipecahkan oleh kerajaan Perkhidmatan Nasional dengan jumlah menteri yang paling ramai sekarang ni, 70 orang, termasuk menteri timbalan menteri, ramai. Tapi saya percaya kalau tanya pada saudara yang ada waktu live ini, berapa menteri yang saya boleh ingat. Saya sendiri pun yang ambil tahu tentang politik ni, saya boleh ingat berapa menteri. Saya tak ingat yang lain-lain. Yang ingat pun kebetulan hari-hari keluar TV sebab baca tentang COVID. Ismail Sabri, kebetulan hari-hari keluar sebagai pengurusi MKN. Yang lain saya tahulah. Yang lain, kalau tanya saya, macam zaman PS dulu, satu menteri boleh buat dua tiga dipecahkan kepada 3 kementerian. Yeo Bee Yin boleh jaga sains, boleh jaga alam sekitar, boleh jaga 3. Tapi bawah kerajaan PN ini, yang 3 dilakukan oleh Yeo Bee Yin dulu zaman PS, dipecahkan kepada 3 menteri. Semua jantan-jantan Melaka, termasuk lebay seorang. Dulu Yeo Bee Yin seorang perempuan boleh buat, non-Muslim, bukan Melayu. Boleh handle 3 dengan baik, dengan cemerlang. Tetapi dipecahkan sekarang ini di bawah kerajaan PN kepada 3 jantan, termasuk 1 lebay, 1 apa pun tak jalan. Nak uruskan vaksin pun kalang kabut sekarang ini. KJ di bawah kementerian, sewaktu Yeo Bee Yin dulu pun. Lebay Ibrahim bawah kementerian yang hanya dulu dihandle oleh Yeo Bee Yin saja. Apa Lebay Ibrahim buat tentang alam sekitar? Cuba tanya dia tentang alam sekitar. Dasar alam sekitar apa dia, dasar alam sekitar? Memang dia tak akan boleh jawab sebab dia bukan bidang dia. Bukan bidang Tuan Ibrahim di situ. Jadi tapi sepatutnya dia tolak lah kalau dia tahu dia tidak boleh memikul tugas itu. Sepatutnya dia tolak. Kerana Islam pun ajar, kalau kamu rasa kamu pegang satu benda yang tidak mampu kamu pikul, bukan di bidang kamu, lebih baik kamu nolaknya kerana itu bukan hak kamu. Bukan hak kamu. Bila kamu mengambil satu benda yang bukan hak kamu, salah dari segi akhlak Islamnya. Saya tak nak cerita pasal hukum lah. Akhlak Islamnya pun dah salah. Kamu tahu kamu tak mampu. Kamu tahu kamu bukan berkebolehan, berkemahiran dalam bidang itu. Tapi kamu nak juga. Bagaimana kamu mengambil hak orang lain yang sepatutnya ada orang lain mampu lakukan. Tapi kamu ambil juga. Sebab jawatan itu. Sebab gaji, kedudukan itu. Bukan mudah, saudara. Siapa terbayangkan Pak Ibrahim tu boleh jadi menteri. Kita pun tak boleh bayangkan lah. Bukan kerana katiknya dia tu. Katik tidak ada masalah. Sekatik-katik mana pun boleh jadi menteri kalau bijak. Tapi kalau katik yang tidak bijak, ini masalah. Sebab itu dah cerita pasal musangking lah, cerita pasal COVID dalam temetung air lah. Macam-macam keluar lah yang jadi bahan ketawa orang. Betul cerita pasal cuaca, beberapa negeri akan mengalami ribut taufan.
Ini bukan tugas menteri. Ini memadai dengan pegawai jabatan gaji cuaca saja untuk nak umum tentang kena ribut ni ya. Menteri adalah dasar kerajaan ya, cerita tentang penyelesaian isu pencemaran ya, keadaan di Lynas di Kuantan ya, bahan-bahan toksik, bahan-bahan ini cerita yang besar-besar lah yang melibatkan dasar alam sekitar. Ini tugas menteri ya. Tapi kalau dah tugas menteri pun kita tak nampak, macam mana kita nak kenal ya. Banyak lagi menteri-menteri lain yang kita tak tahu. Menteri sumber asli saya pun tak tahu menteri ni kan. Ada menteri komunikasi pula kena COVID kan. Dia masalah sikit. Ya. Okey, kita balik kepada maudhu' kita. Maudhu' kita tadi berkaitan dengan UMNO lah. Jadi saya nasihatkan juga kepada pemimpin UMNO dan juga kepada ahli UMNO ya, supaya tak payahlah kita nak jadikan no DAP, no Anwar ini sebagai propaganda parti saja untuk nak tunjuk kononnya UMNO ni tegas menolak DAP, UMNO ni tegas menolak Anwar Ibrahim. Nak cerita kepada ahli-ahli UMNO ya. Tapi dalam masa yang sama ya, mereka mendukung dan juga menjadi tongkat kerajaan Perikatan Nasional ini. Yang kerajaan Perikatan Nasional ini disebut oleh majoriti ahli UMNO ya, sebagai kerajaan yang gagal. Tapi mereka lupa bahawa pemimpin-pemimpin mereka, termasuk naib presiden mereka yang jadi menteri sekarang ini ya, masih lagi memberikan nyawa kepada kerajaan yang gagal ini ya. Kalau saya berada di tempat Zaid Hamidi berdepan dengan isu mahkamah, masalah mahkamah ya, saya hanya akan membuat pilihan ya, mikir dengan semasa-masanya. Kalau saya teruskan sokongan kepada kerajaan Muhyiddin Yassin, adakah saya boleh dibebaskan? Ya. Adakah pasti saya boleh bebaskan? Kalau saya pasti saya boleh bebaskan, okey, mungkin saya akan berikan sokongan kepada kerajaan internasional. Tapi sekiranya saya menyokong kerajaan yang ada sekarang ini, saya masih juga dizalimi ya, saya rasa saya dizalimi, dianiaya dengan hukuman yang tidak adil, mahkamah yang tidak adil. Mana mungkin saya boleh meneruskan sokongan kepada kerajaan yang ada ya. Dan saya pula akan memikirkan kalau memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan sudah pasti Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan memberikan kerjasama ataupun betul ansur terhadap kes saya. Sebab saya kenal Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Seperti mana saya sebut tadi, Datuk Seri Zaid Hamidi bukan tak kenal Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia bukan tak tahu ketegasan Datuk Seri Anwar Ibrahim, prinsip Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau dengan ayahnya sendiri pun Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak memberikan ruang ya, dengan kuasa yang dia ada, projek kepada ayahnya sendiri, mana mungkin Anwar Ibrahim boleh berkompromi dengan Zaid Hamidi. Dan ini pun dijelaskan oleh Anwar Ibrahim. Sebarang bentuk kerjasama ataupun sokongan yang nak diberikan kepada Parti Keadilan atau Pakatan Harapan tidak sama sekali boleh dikompromi dengan ya, melepaskan apa kes yang melibatkan rasuah, penyelewengan dan sebagainya. Kes mahkamah yang akan tentukan. Ya. Jadi kalau saya jadi Zaid Hamidi, saya akan katakan kalau saya terus bersama dengan Muhyiddin Yassin, saya pun tidak boleh selesai kes. Bahkan saya mungkin berada dalam perbicaraan yang tidak memberikan keadilan kepada saya. Lebih baik saya memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak memberi jaminan untuk melepaskan kes saya, kerana beliau seorang yang berprinsip, maka sudah pasti tidak ada jaminan untuk lepaskan kes saya. Tapi paling kurang di bawah kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, saya akan mendapat satu perbicaraan yang adil di dalam satu mahkamah punya hakim yang adil ya, peguam negara, pendakwa raya ya, yang adil, yang membolehkan saya mempertahankan diri saya dalam mahkamah ya, dan mahkamah boleh memberikan keadilan kepada saya tanpa ada campur tangan daripada pihak eksekutif ya, pihak pemerintah. Jadi kita pilihlah. Kita pilih duduk sokong puak ni, tentu kena. Dan dalam masa yang sama,
tentu berdepan dengan sistem kehakiman yang bobrok. Lebih baik kita bersama dengan kerajaan yang tak boleh beri jaminan kepada kita untuk lepas, tetapi boleh beri jaminan bahawa kes kamu akan jadi dengan seadil-adilnya. Kalau kamu rasa betul kamu tidak bersalah, kamu akan mendapat keadilan di mahkamah. Seperti selalu penyokong Najib, ya. Penyokong tegar Najib, Lokman Adam selalu sebut bahawa Najib itu difitnah, ya, sebelum PRU 14 Najib itu difitnah dan sebagainya. Kalau kamu yakin betul Najib difitnah, tempat untuk Najib membuktikan bahawa dirinya difitnah, mestilah dalam satu sistem, ya, undang-undang kehakiman yang adil. Ya, kalau kamu hanya kamu saja cakap Najib itu difitnah, siapa nak percaya? Sebab orang tahu Lokman Adam ni memanglah orang kuat Najib dulu. Najib lantik dia jadi bawah jasa, ya, jawatan bagi kepada Lokman Adam. Kalau lantik dia sebagai komunikasi, sebagai ketua komunikasi, pegawai komunikasi di Kementerian Kewangan di zaman Najib. Jadi kalau Lokman kata Najib difitnah, siapa nak percaya? Sebab Lokman ini diangkat oleh Najib, semua orang tahu. Orang takkan percaya, ya, kecuali dibuktikan di mahkamah. Najib kena buktikan dia tidak bersalah di mahkamah. Bagaimana nak bukti kalau tidak ada sistem kehakiman yang adil? Jadi nak sistem kehakiman yang adil, kamu nak bergantung kepada Muhyiddin? Mustahil. Muhyiddin boleh memberikan sistem kehakiman yang adil. Sebab dia naik pun secara tidak adil. Dia jadi Perdana Menteri pun secara tidak adil. Kerajaan yang ada ni sekarang, yang dibawa oleh Muhyiddin adalah kerajaan yang tidak mengikut peraturan dan undang-undang. Bagaimana dia nak beri jaminan undang-undang boleh diberikan dengan adil kepada pihak lain? Jadi siapa yang berharapkan? Siapa yang cerita tentang reformasi kehakiman? Siapa yang banyak cerita tentang reform kepada semua institusi kecuali Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kenapa tidak ada? Kenapa tidak diberikan peluang ini untuk Anwar buktikan? Dan Anwar tidak ada sebab untuk membina satu negara yang memberikan keadilan kepada semua. Tidak ada sebab Anwar tidak boleh lakukan. Ya. Dan kita tidak pernah memberi peluang kepada beliau untuk membuktikan apa yang beliau lakukan. Untuk membuktikan apa yang beliau selalu sebut. Inilah peluang yang ada, inilah peluang yang sebaik mungkin untuk kita lihat sama ada benar atau tidak Anwar ini boleh membawa reformasi, ya, boleh melakukan perubahan dalam negara kita. Kalau kita tidak pernah uji dia, tidak pernah beri dia kesempatan, ya, maka bila pun kita tidak boleh menyatakan bahawa Anwar ini hanya seorang pemimpin yang hipokrit, yang hanya pandai berkata-kata saja, ya, tapi tidak boleh melaksanakannya. Sedangkan sejarah membuktikan bahawa apa pun yang Anwar kalau diberi peluang, beliau akan lakukan bersungguh-sungguh. Ya, dibuktikan sewaktu beliau berada dalam UMNO. Ya, sebelum dalam UMNO beliau kata nak lakukan islah di dalam UMNO, reform dalam UMNO, tentang untuk menyerapkan nilai-nilai Islam dalam UMNO. Bila peluang itu diberikan, walaupun dengan jawatan yang bukanlah besar, paling tinggi, jawatan Timbalan Perdana Menteri, Menteri Kewangan, itu pun beliau mampu lakukan walaupun tidak sepenuhnya. Tapi kesannya sampai hari ini, kita boleh lihat bermakna apa yang beliau cakap, beliau lakukan sekiranya beliau di